Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2022 bermula hari ini. Tekun Nasional perkenal program pembayaran khas tanpa cagaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, edisi Isnin 20 Februari 2023. Berita Wilayah bawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Melaka mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Pembentukan Garis Panduan Malaysian Sustainable Natural Rubber MSNR perlu melihat pelbagai aspek termasuk pekebun kecil. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, selain aspek alam sekitar, ia perlu mematuhi agenda Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2030 menerusi matlamat pembangunan mampan. Kalau kita melihat pada negara-negara lain, sama ada di benua Eropah, Amerika, dia melihat pada satu sudut saja, iaitu environment, deforestation, tapi kita melihat pada keseluruhan. Sebab kita melihat juga kepada smallholders. Tak ramai yang melihat pada smallholders. Sebab smallholders ni dalam United Nations Development Goal ialah untuk merapat jurang dan membasmi kemiskinan, jurang pendapatan dan pembangunan yang lestari dan mampan. Pematuhan 5 prinsip ditekankan iaitu sifar penebangan hutan, tiada rampasan tanah, kelestarian alam sekitar, pematuhan sosial dan kebolehkesanan rantaian bekalan dalam industri getah. Beliau yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi merasmikan International Rubber Research Development Board International Rubber Conference IRRDB IRC 2023 di Ibu Negara. 20 buah negara pengeluar dan pengguna getah terlibat, antaranya China, Perancis, India, Indonesia, Cameroon, Brazil dan Singapura. Peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia 2022 yang bermula hari ini berjalan lancar. Lebih 403,000 calon menduduki peperiksaan itu hingga 15 Mac depan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq berkata, persiapan sekolah dalam mengendalikan peperiksaan tersebut juga dilaksana dengan baik. Yang kedua adalah untuk meninjau persiapan sekolah, memandangkan hari ini adalah hari pertama SPM. Alhamdulillah, nampaknya memandangkan peperiksaan ini adalah rutin setiap tahun dan saya percaya kepakaran sekolah, lembaga peperiksaan, PPD, JPN pada hari ini telah membuktikan bahawa persiapan telah dilaksanakan dengan baik. Beliau terdahulu meninjau suasana peperiksaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Sebanyak 3,355 pusat peperiksaan dibuka seluruh negara. Lebih 131,000 petugas peperiksaan dilantik bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan berkenaan. Di Terengganu, kira-kira 18,000 calon menduduki peperiksaan di 176 pusat. 16,891 adalah calon sekolah kerajaan, bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan. Manakala 114 lagi merupakan calon berkeperluan khas pendidikan. Sementara itu, lebih 27,000 calon menduduki peperiksaan SPM di Kelantan. 286 pusat peperiksaan dibuka di 252 sekolah. Sediaan alhamdulillah dengan kerjasama daripada pihak sekolah yang menjalankan kelas tambahan. Lepas tu saya juga mengikuti jadual belajar yang dibuat sendiri. Jadi insya-Allah lah persediaan yang baik.
Kalau nak cakap tips, memang banyak lah. Kalau tips cikgu sendiri, kalau at math buat macam mana, kalau BM kita kena avoid part mana. So improvement dekat bahagian tu, bahagian ni, insyaAllah saya rasa setakat ni semua yang cikgu curahkan, segala ilmu yang kita dah belajar dapat bantu kita lepas ni. Di Kedah pula, seramai 29,745 calon peperiksaan SPM menduduki peperiksaan bertulis di 264 pusat peperiksaan. 57 daripadanya merupakan calon-calon berkeperluan pendidikan khas. Pusat peperiksaan SMK Aman Jaya, Sungai Petani mempunyai calon paling ramai iaitu 432 calon. Di Melaka, 12,907 calon menduduki SPM 2022 di 102 pusat peperiksaan. Ia merangkumi 11,037 calon sekolah kerajaan, bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan. Manakala 694 calon MRSM serta 23 calon sekolah agama negeri. Selain itu, 211 calon sekolah swasta dan 942 calon persendirian. Sementara itu, hampir 49,000 pelajar di Johor menduduki peperiksaan berkenaan. 1,796 pelajar lagi merupakan calon persendirian, manakala 149 pelajar calon berkeperluan khas. SPM dilaksanakan di 367 pusat peperiksaan melibatkan kira-kira 4,000 petugas. Negeri Sembilan Pulau menyaksikan lebih 16,000 calon berada di 144 pusat peperiksaan. 4 calon terpaksa menduduki peperiksaan di hospital atas beberapa faktor kesihatan. Seramai 1,335 petugas peperiksaan dilantik bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan. Mulai tahun ini, Tekun Nasional memperkenalkan program pembayaran khas tanpa cagaran untuk usahawan yang menjalankan perniagaan secara dalam talian melalui pelaksanaan skim pembayaran online Tekun Sport. Pembayaran khas itu terbuka kepada semua peringkat umur dan jantina. Nilai pembiayaan RM5,000 bagi pemohon yang tidak mempunyai pendaftaran perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan sehingga RM10,000 bagi yang mempunyai pendaftaran perniagaan SSM. Sehingga 10 Februari lalu, 118 usahawan wanita dan belia telah menerima pembiayaan sport melibatkan peruntukan RM884,000 bagi usahawan wanita dan anak muda yang menjalankan perniagaan. Melalui premis tetap atau bergerak, bantuan pembiayaan disediakan menerusi program pembiayaan tekun dengan nilai maksimum RM100,000. Tahun lalu, RM1.1 bilion disediakan di bawah program pembiayaan Tekun Nasional melibatkan 73,073 usahawan. Datuk Iwan menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Mohamad. Projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok akan diteruskan bagi mengatasi masalah banjir khususnya di Rantau Panjang. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Azmi Nik Ahmad, berkata walaupun terdapat bantahan daripada penduduk sebelum ini, namun demi kebaikan jangka masa panjang ia perlu dilaksana. Setakat ini, perkara tersebut telah diselaraskan Jabatan Pengairan dan Saliran melibatkan beberapa aspek teknikal termasuk memastikan aliran air dari Sungai Lancang ke Sungai Golok dapat dialir keluar. Kita kena ambil maklum bahawa ia merupakan proses dalam proses pembinaan, dia belum siap lagi. Dan memang sebenarnya kena ambil maklum bahawa kawasan lain sebenarnya masalah banjir telah berkurangan dengan ketara. Tapi kita maklum juga di bawah kawasan Tersang tu dia menjadi serius dan itu kita sedar. Jadi sebab itu yang saya katakan bahawa selepas kita bawa isu itu ke JPS, mereka bersetuju untuk mengambil tindakan untuk ada aliran air keluar daripada kawasan tersebut. Di Kelantan, 2 projek utama di bawah pelaksanaan rancangan Tebatan Banjir iaitu PLSB Sungai Kelantan dengan kos RM456 juta dan projek PLSB Sungai Golok membabitkan 3 fasa yang dijangka siap pada Ogos 2024. Padi Beras Nasional Berhad Bernas memperuntukkan RM127,000 bawah program Menjejak Asnaf 2023 Bantu Pesawah Asnaf Dana Wakalah Zakat Bernas. Ia disalurkan kepada kira-kira 1,500 pesawah asnaf di seluruh negara tahun ini.
Ketua Jabatan Pengurusan Bekalan dan Skim Bernas Muhammad Solhi Muhammad Saleh berkata, bantuan tersebut akan diserah secara berperingkat sehingga menjelang sebelum Ramadan. Para pesawah asnaf telah dikenal pasti untuk menerima sumbangan kotak makanan keperluan harian seperti beras, susu, gula dan minyak masak. Diharap sedikit sebanyak sumbangan kita ini dapat membantu petani-petani atau pesawah-pesawah yang memerlukan dan mengeratkan lagi tali silaturahim antara kita Bernas dengan pesawah-pesawah berkenaan. Saya berharap di masa hadapan sokongan yang padu dapat diberikan kepada Bernas untuk sama-sama kita menaikkan industri padi dan beras negara. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan tersebut di Alostar. Sebagai permulaan, kotak makanan ini akan diedarkan kepada lebih 200 pesawah di sekitar kilang beras Bernas, Kangkung iaitu sekitar kampung Selarong Panjang, Kuala Kangkung, Simpang 4 dan beberapa kawasan Bukit Raya, Bukit Besar dan Teluk Kecai. Bersyukur sebab kira dapat jugalah merasai sumbangan dari Bernas kan. Kalau kita pun dah buat lama kan kira memang kita makan beras itu, kira jual padi pun situ, kira kita tak lari lah daripada daripada Bernas ni. Lepas tu ada juga ikatan Bernas kat kami ni. Alhamdulillah lah. Saya mengucap terima kasih kepada Bernas yang datang pada rumah saya hari ini memberi sumbangan sebuah sedikit meringankan beban saya. Aeon Big Falim di Ipoh menjadi pasar raya pertama melaksanakan inisiatif jualan rahmah di Perak. Perincian mengenai pelancaran program berkenaan kita bersama Nur Syahana Kamarudin. Silakan Syahana. Baik, terima kasih Sahih. Seketika saya bawakan lintas langsung majlis pelancaran jualan ramah peringkat negeri Perak pada hari ini, yang mana Aeon Big Falim menjadi pasar raya pertama yang terlibat dan dipilih untuk mencairkan program pada hari ini. Dan baru saja tadi majlis pelancaran telah disempurnakan oleh pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Datuk Kamaluddin Ismail, dan untuk memperincikan mengenai program pada petang ini bersama saya pengarah KPDN Perak Datuk Kamaluddin Ismail. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih Syahna. Datuk, mungkin boleh kongsikan program pada hari ini? Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada pihak Aeon Big Falim Ipoh kerana telah mengadakan satu projek pelancaran program jualan rahmah pada hari ini. Untuk makluman, program jualan rahmah inilah satu jualan murah yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk di bawah inisiatif Payung Rahmah. Di bawah Payung Rahmah ini kita ada beberapa program inisiatif lain seperti menu rahmah, pakej rahmah, baku rahmah dan sebagainya. Jadi pada hari ini pihak Aeon telah melancarkan jualan rahmah. Di samping itu juga Aeon juga telah melancarkan mengadakan menu rahmah dengan harga RM4.95. Di samping juga ada pakej rahmah dan baku rahmah. Pihak kementerian ini mengucapkan terima kasih kepada pihak Aeon Big Falim ini kerana telah bersama-sama dengan kementerian dalam mengadakan program inisiatif rahmah ini. Datuk, program ini untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan, dan antara diskaun yang ditawarkan, potongan harga itu apa antara barang-barang yang ditawarkan kepada pelanggan? Okey, seperti mana yang saya maklumkan tadi, tujuan utamanya adalah untuk membantu mengurangkan kos sara hidup dan juga bagi meringankan beban kepada masyarakat yang bertanggungan rendah dan juga tumpuan kita sedalam B40 atau B40. Jadi pada hari ini pihak Aeon telah
menawarkan sebanyak 100 produk. Di antaranya seperti barangan keperluan harian seperti beras, mi, minyak masak, peralatan mandian, makanan proses dan sebagainya. Itu antara yang tawarkan ialah 5 hingga 30% barangan itu lebih murah daripada harga yang pasaran semasa. Okey, Datuk, kita tahu Aeon Big adalah pasaraya pertama yang terpilih untuk program ini. Mungkin harapan PDN Negeri Perak untuk program ini pada masa akan datang. Okey, seperti mana tadi saya ucapkan tadi saya berharap lebih ramai lagi, lebih banyak lagi hypermarket dan supermarket di negeri Perak ini bersama-sama dengan pihak kementerian khususnya di Perak ini untuk kita mengadakan aktiviti seperti satu program di bawah Industri Ramah bagi membantu rakyat kita di Perak ini khususnya mengurangkan beban kos hidup mereka. Baik, terima kasih Datuk Kamaldin yang sudi berkongsikan dengan kita pada program pagi. Baik, selain daripada pelancaran program Jualan Rahmah, turut juga disampaikan 60 bakul rahmah kepada wakil keluarga dan isi rumah yang terlibat khususnya golongan B40. Baik, saya kira setakat itu dahulu yang dapat saya bawakan lintas langsung program Jualan Rahmah peringkat negeri Perak di Aeon Big Falim Ipoh ini. Kembali ke Sahidi Akasa Polis. Silakan. Terima kasih, Shana. Isu berkaitan telekomunikasi di Perak bakal ditangani dengan lebih berkesan melalui program jelajah YB Azlan yang akan menjelajah ke 59 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Negeri Muhammad Azlan Helmi berkata tujuannya memastikan capaian telekomunikasi di Perak berada pada tahap terbaik. Pelbagai jabatan dan agensi berkaitan terlibat untuk mendapatkan maklum balas daripada adun setempat selain masalah melibatkan infrastruktur. Ia akan dilakukan menerusi taklimat 2 hala dan lawatan setiap Isnin melibatkan 2 DUN untuk setiap sesi. Seperti mana kita tahu dalam sidang Dewan yang lepas, banyak perkara dibangkitkan oleh yang berhormat di kawasan-kawasan adu-adu dalam Perak ini mengenai masalah-masalah tersebut. Jadi setelah berbincang bersama seluruh agensi, kami dapati perlu ada satu langkah drastik iaitu turun padang untuk melihat secara realistik masalah tersebut dan kita ambil pungut masalah itu dan kita bantu. Beliau ditemui ketika melancarkan program tersebut di Kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ipoh. Selain mengenal pasti isu telekomunikasi, pihaknya akan turut mengenal pasti tapak struktur baharu yang berpotensi untuk dibangunkan. Langkawi menjadi daerah pertama di Kedah menyalurkan bantuan wang ehsan bencana banjir kepada penduduk terjejas banjir Oktober tahun lalu. 115 penerima dari 6 mukim mendapat manfaat termasuk mukim Air Hangat, Ulu Melaka dan Padang Matsirat. Pegawai Daerah Langkawi, Datuk Abdul Ghaffar Yahya berkata, Jabatan Pengairan dan Saliran Kedah kini dalam fasa penstrukturan semula kawasan teruk terjejas bagi mengelak situasi sama berulang. Jabatan-jabatan kerajaan kita telah menyelaraskan dan insya-Allah dalam perancangan kita bagi kawasan-kawasan yang utama ini seperti di kawasan market ataupun pasar di Padang Maksirat, kemudian di depan Galeri Perdana. Ini 2 yang mana GPS negeri dan GPS daerah telah memberi perhatian dalam perancangan untuk menyegerakan penstrukturan semula kawasan itu. Penghujung tahun lalu, Langkawi menerima taburan hujan lebat akibat peralihan angin monsun sekaligus mengakibatkan lebih 10 kampung ditenggelami air. Seterusnya untuk maklumat cuaca di seluruh negara, kita langsung ke Map Malaysia bersama pegawainya Rashdam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun melanjutkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 27 Februari nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut.
Baiklah, bagi tinjauan cuaca semasa pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di bahagian pedalaman Semenanjung, termasuklah di sekitar Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan berangsur pulih menjelang awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Sandakan dan juga pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu dan juga Betong. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka akan berangsur pulih menjelang awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita ke Bumi Kenyalang. Fokus dari Sarawak, Kerajaan Negeri peruntukkan RM100 juta untuk unit hal ehwal agama-agama lain. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Vi, silakan. Ya, terima kasih Sahi. Kerajaan Sarawak sentiasa memastikan hasil kekayaan negeri turut disalurkan kepada institusi agama-agama lain ke arah negeri yang lebih harmoni. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, ia penting agar penganut-penganutnya dapat beribadah dengan aman serta selesa. GPS is sharing that. My government, my administration is sharing that. That's why we form UNIFOR. I told the Douglas, we have the non-Muslim, we have the mission school, we build house of worship so that they can pray in peace. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Forum Harmoni bersempena sambutan Minggu Keharmonian antara penganut agama sedunia di Kuching. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut memaklumkan ke arah itu kerajaan telah meluluskan peruntukan berjumlah RM100 juta untuk unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR di bawah Jabatan Premier Sarawak tahun ini. Jelas beliau peruntukan tersebut sebahagian besarnya untuk tujuan membaik pulih sekolah-sekolah mubaligh dan jenis Cina terutama di luar bandar selain rumah-rumah ibadah yang usang. Lebih 1,000 peserta daripada pelbagai agama di negara ini hadir dalam forum sehari berkenaan. Forum edisi ketiga bertemakan cinta Tuhan, cinta jiran, cinta yang baik dan cinta kepada jiran. Itu menampilkan 7 ahli panel yang berdialog tentang mesej muhibah, penerimaan dalam agama dan kepelbagaian budaya. Barisan panelis adalah terdiri daripada Jabatan Agama Islam Sarawak, Persatuan Gereja-Gereja di Sarawak, Persatuan Buddha Malaysia Cawangan Sarawak, Cawangan Hindu Sangam Sarawak Malaysia, Perhimpunan Rohani Bahai Sarawak, Persekutuan Persatuan Cina Sarawak dan Persatuan Kuil Sikh Sarawak.
Antara lain ini bertujuan mempromosikan nilai hormat, penghargaan dan penerimaan dalam kepelbagaian agama serta budaya ke arah negara yang lebih harmoni. Sarawak akan menjadi tuan rumah Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2024. Mendedahkan demikian, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata ia berdasarkan keputusan pihak Kerajaan Persekutuan yang mahukan Sarawak menjadi tuan rumah. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, keputusan tersebut dimaklumkan kepada beliau oleh Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang telah mengadakan pertemuan bersama Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh di Ibu Negara. Katanya sebelum ini Sarawak berminat menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah Tamasya Sukan Dwi tahunan tersebut selepas tiada negeri menawarkan diri. Premier berucap demikian pada Pesta Sukan antara Yayasan Negeri Se-Malaysia Pesaya ke-14 bersempena dengan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di Kuching. Kejohanan tersebut disertai lebih 1,000 perwakilan dari seluruh negara yang menawarkan pelbagai kejohanan termasuk e-sukan, bowling, futsal dan bola sepak. Kontingen Sarawak beraksi cemerlang dengan menjadi juara keseluruhan menerusi 12 pingat emas, 9 perak dan 3 gangsa. Seramai 36,523 calon menduduki peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 di 259 pusat seluruh Sarawak bermula hari ini sehingga 15 Mac depan. Menurut Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan Pejabat Pendidikan Daerah PPD, Dr. Abang Hud Abang Engkeh, daripada jumlah tersebut, seramai 34,268 calon merupakan calon sekolah kerajaan yang menduduki peperiksaan di 225 pusat. Sementara itu, seramai 1,107 calon pula merupakan calon luar yang menduduki peperiksaan di 17 pusat, manakala 766 calon sekolah swasta menduduki peperiksaan di 10 buah pusat. Tambahnya lagi, seramai 358 calon di bawah agensi lain selain Kementerian Pendidikan Malaysia akan menduduki peperiksaan di 5 pusat dan 24 calon sekolah agama rakyat akan menduduki peperiksaan di 2 pusat. Dalam pada itu katanya seramai 7,958 orang petugas peperiksaan SPM terlibat dalam tempoh berkenaan. Dr. Abang Hud memberitahu demikian kepada pemberita semasa tinjauan SPM di Sekolah Menengah Sains Kuching, Jalan Batu Kawah di Kuching. Beliau turut mengingatkan semua calon supaya sentiasa merujuk jadual peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi sepanjang peperiksaan berlangsung selain membawa dokumen pengenalan diri dan penyataan pendaftaran peperiksaan masing-masing. Calon juga diingatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard dan peraturan yang ditetapkan bagi memastikan kelancaran pengurusan pengendalian peperiksaan SPM. Sementara itu, hujan di Bintulu pagi tadi mengiringi lebih 2,300 calon SPM memasuki Dewan Peperiksaan di 7 buah sekolah menengah di daerah tersebut. Tinjauan RTM di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kidurong mendapati pergerakan 423 calon SPM sekolah tersebut berjalan lancar dengan pemantauan pihak pentadbir, guru-guru dan anggota kumpulan pelaksana sekolah. Sekolah ini merupakan sekolah yang ketiga tertinggi jumlah calon SPM selepas SMK Bintulu dengan 571 calon dan SMK Bandar 457 calon. Pelaksanaan SPM di sekolah tersebut dijalankan di 21 bilik peperiksaan termasuk bilik kuarantin. Di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu mempunyai 2,376 calon SPM, manakala calon STPM pula sekitar 846 orang. Sementara itu, di bawah pentadbiran PPD Tatau Sebauh pula mempunyai 329 calon SPM di SMK Tatau dan 177 calon SPM di SMK Sebauh. Manakala calon STPM pula hanya di SMK Tatau seramai 199 orang.
Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka telah mengenal pasti beberapa bidang tumpuan utama untuk mendorong pasaran ekspor. Pengurus Besar Pusaka, Datuk Hashim Bojet berkata, tumpuan itu termasuk memudahkan pelaburan dalam taman perabot, pelaburan dalam industri buluh serta mengukuhkan pengurusan bahan mentah yang mampan daripada lesen peladangan hutan LPF. Dato' Hashim berkata usaha itu adalah sejajar dengan sasaran 8 bilion ringgit pendapatan ekspor setahun menjelang tahun 2030. Jelas beliau lagi di bawah sasaran itu, pihak pusaka memberi fokus kepada beberapa perkara penting seperti menggalakkan pembangunan industri kejuruteraan kayu bagi nilai tambah kepada kayu bergergaji daripada 700 juta ringgit kepada 1 bilion ringgit, membangunkan industri perabot untuk menjana pendapatan ekspor sebanyak 4 bilion ringgit menjelang tahun 2030 dan meningkatkan industri biojisim hijau untuk mencapai pendapatan ekspor 0.5 bilion ringgit. Beliau berucap pada Majlis Malam Apresiasi dan Jalinan Kasih Pusaka 2023 bersempena Jubli Emas 50 tahun Pusaka di Kuching. Menyentuh tentang Jubli Emas Pusaka, Datuk Hashim berkata, Pusaka telah merangka visi, misi dan slogan baharu selaras dengan peranan dan tanggungjawabnya yang semakin berkembang. Selaras dengan perubahan itu, industri hiliran perkayuan di Sarawak perlu transformasi ke arah industri perkayuan yang maju dan lestari bagi memastikan penggunaan sumber bahan mentah ke arah pulangan yang optimum. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Vi, terima kasih. Seterusnya kita ke negeri di bawah bayu. Fokus dari Sabah hari ini, Jabatan Pendidikan Sabah sedia menggerakkan Ops Payung bantu calon SPM terjejas banjir ke pusat peperiksaan. Butirannya bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan Dia. Ya, baik Sahih. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS siap sedia menggerakkan Ops Payung bagi membantu calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang terkesan banjir sampai ke pusat peperiksaan. Ia akan disertai pelbagai agensi termasuk Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam APM sebagai persediaan berhadapan cuaca tidak menentu. Persiapan lengkap dilakukan khususnya di lokasi berisiko tinggi banjir bagi memastikan pelajar menduduki peperiksaan SPM pada masa ini tidak terjejas. Sehubungan itu, ibu bapa khususnya di kawasan terpencil dinasihat segera menghubungi JPNS sekiranya berhadapan masalah pelajar mempunyai kekangan menduduki peperiksaan tersebut. Memandangkan keadaan di Sabah kita ini dengan keadaan hujan, cuaca yang tidak menentu, jadi untuk memastikan bahawa anak-anak ini dapat menduduki peperiksaan, kita telah minta daripada sekolah-sekolah untuk membantu anak-anak ini untuk duduk di asrama, menginap di asrama bagi calon-calon yang jauh lah. Ini akan memudahkan anak-anak itu untuk menduduki peperiksaan. Muhammad Zaini ditemui pemberita selepas memantau hari pertama peperiksaan bertulis SPM 2022 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sanzek, Kota Kinabalu. Sementara itu, tinjauan di sebuah lagi sekolah berdekatan, Sekolah Menengah Maktab Sabah, mendapati pelajar yang menduduki peperiksaan datang seawal 6 pagi bagi mempersiapkan diri. Seramai 40,148 calon di negeri ini mendaftar untuk menduduki peperiksaan bertulis SPM 2022 bermula hari ini sehingga 15 Mac depan. Jabatan Perikanan Negeri Sabah melaksana beberapa langkah bagi menangani fenomena air pasang merah atau red tide yang melanda beberapa perairan pantai sekitar Kota Kinabalu dan Tuaran. Ini termasuk mengharamkan sementara penuaian, penjualan dan penggunaan kerang-kerangan dari kawasan terjejas. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Parlimen Dr. Jeffrey Kittingan dalam satu kenyataan memaklumkan notis amaran dikeluarkan Jabatan Perikanan pada 17 Februari lalu berdasarkan garis panduan dan prosedur ditetapkan.
Ia berikutan kehadiran marga Lephidinium polychlorodes, Cochlodium dan alga Pyrodinium bahamens dalam sampel air di beberapa lokasi pada 16 Februari. Fenomena ini menimbulkan bahaya kepada manusia apabila memakan kerang-kerangan yang mengandungi toksin yang boleh menyebabkan keracunan kerang lumpuh PSP. Antara gejala dialami ialah kebas, rasa terbakar dalam mulut, bibir dan lidah, diikuti sakit kepala, pening, loya dan muntah serta dalam kes teruk menyebabkan lumpuh pernafasan, koma serta kematian. Fenomena air pasang merah sering berlaku di perairan pantai barat Sabah, terutama Sepitang, Kuala Penyu, Tuaran dan Kota Belud. Majlis Keselamatan Negara MKN bersama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN tampil menyantuni masyarakat akar umbi menerusi program Komuniti Rahmah Malaysia Madani di Kampung Bitoon, Ranau. Program dijayakan dengan kerjasama kawasan rukun tetangga KRT daerah Ranau melibatkan pelbagai aktiviti termasuk penyerahan bakul makanan, sukan rakyat serta dialog bersama penduduk. Selain mengeratkan silaturahim, program ini juga menjadi inisiatif berkongsi isu dihadapi penduduk serta mendidik masyarakat kepentingan keselamatan dan perpaduan. Melalui program seperti ini, kami mendapat isu-isu secara first hand daripada penduduk kampung dan penduduk di lapangan. So, peranan MKN adalah menjadi perantara untuk mendengar masalah di lapangan dan kita sampaikan kepada pihak-pihak atasan dan berwajiblah. Dan kami akan pastikan yang aduan-aduan ini adalah berjawab dan diselesaikan. Tugas kami di sini adalah untuk menjayakan aktiviti bagi kategori kanak-kanak 12 tahun ke bawah. Jadi seperti yang kita nampak, kemudahan budak-budak di kampung ini sangat terhad. Jadi kami datang dengan aktiviti-aktiviti yang menarik untuk menarik minat mereka untuk belajar bahasa Inggeris. Usaha bersepadu ini diharap dapat membantu dan memberi sokongan terhadap penduduk berdepan kepayahan termasuk mereka yang terjejas akibat bencana banjir baru-baru ini. Terima kasih juga sebab kami kena bagi bantuan gravity pipe, tapi untuk lebih kalau ada kelebihan lagi kami amat mengharapkan supaya lebih baik lagi lah kami punya keperluan air sebab menangkan setiap kali hujan dan bencana kami betul-betul kekurangan air dan memang kekurangan air bersih. Kami berharap bagi pihak penduduk kampung Bitoon agar apa yang terjadi baru-baru ini bencana banjir, pihak berkenaan akan turut memantau keadaan kami. Ribuan terima kasih kepada pihak MKN dan juga KRT Kampung Bitoon atas sumbangan yang disalurkan melalui bantuan makanan, mineral water dan keperluan harian untuk kampung sini. Sebanyak 1,717 peranti berjaya diagihkan kepada penerima peranti siswa di Pusat Pengagihan Peranti Siswa PPPS Universiti Malaysia Sabah UMS. Ia merupakan sesi agihan pertama bagi Zon Sabah dijalankan pada 17 Februari sehingga semalam. Syarikat bertanggungjawab melaksana pengagihan tersebut memaklumkan sebanyak 600 lagi peranti disasarkan untuk sesi agihan kedua pada 24 hingga 26 Februari ini. Harapan saya kepada pelajar sebenarnya yang mendapat peranti siswa ini gunakanlah sebaiknya sebab ini adalah sumbangan yang sangat bermakna daripada kerajaan untuk memudah cara pembelajaran pelajar. Para penerima di PPPS ini bukan sahaja terdiri daripada pelajar UMS, malah pelajar institusi pengajian lain. TAP ini boleh memberikan impak sama ada dari segi pembelajaran, sesi pembelajaran dan juga sesi pembikinan assignment dan juga kerja kursus. Bantuan yang ada daripada kerajaan ini amat-amatlah bagus untuk kesenjangan pelajar dari segi akademik dan juga kita juga menggalakkan bantuan yang seterusnya daripada kerajaan bukan hanya dari segi TAP ini maupun dari segi kebajikan. Perasaan saya ni hari cukup puas hatilah sebab lama saya tunggu untuk dapat ni peranti. Jadi akhirnya dapat juga jadi gembiralah juga dan harap ada lagi lah inisiatif baru untuk orang-orang yang berpendapatan rendah lah
untuk membantu mereka. Dan saya gembira sebab kerajaan membantu mahasiswa dan mahasiswi dengan cara memberikan tablet nih, peranti untuk sebab sekarang kan online, jadi senang sikitlah untuk bawa pergi mana-mana aja. Ini salah satu inisiatif kerajaan yang paling mahasiswa rasa paling bermakna lah. Badan Berkaitan Islam di negeri ini disaran terus kreatif dan inovatif dalam memertabat dan mengembangkan syiar Islam termasuk memanfaat penggunaan teknologi. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Roslan Muharram berkata, ia khususnya memperbanyak penggunaan media sosial yang mudah diakses serta mesra anak muda. Pemerkasaan program keagamaan yang dapat mengukuhkan jalinan ukhuwah juga perlu terus diberi tumpuan. Pada ketika ini kita telah melihat cenderung anak-anak muda kita dengan menggunakan aplikasi yang yang sentiasa di tangan dan di mata mereka, dan sudah tentu ianya dapat dilakukan untuk memertabatkan bacaan-bacaan Al-Quran itu melalui aplikasi yang ada, dan ini boleh dimanfaatkan. Beliau memberitahu RTM selepas merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran dan Hafazan peringkat bahagian pedalaman bawah di Dewan Serbaguna Pekan Sepitang. Datuk Ruslan turut mencadangkan untuk mewujudkan Kolej Islam di pedalaman bawah bagi mengembangkan pendidikan agama kepada generasi akan datang. Dalam pada itu, tilawah disertai 10 peserta ini menyaksikan Johan Qori dimenangi peserta Sepitang Muhammad Hafiz Mashiruddin. Manakala Johan Qori A milik Haja Senaya Janait juga mewakili daerah Sepitang. Baik saudara, sekian dahulu paparan dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dalam dan luar negara melalui berita RTM. Dengan itu kembali bersama Sahih di Angkasa Putih. Silakan Sahih. Terima kasih dia. Melaka harap Belanjawan 2023 fokus sektor pelancongan dan tambah baik pengangkutan awam. Perinciannya bersama Nurul Ashikin Abdul Halim langsung dari RTM Melaka. Ya, terima kasih Sahi. Menjelang pembentangan Belanjawan 2023, Kerajaan Negeri Melaka mengharapkan tumpuan diberi terhadap sektor pelancongan serta penambahbaikan infrastruktur jalan dan pengangkutan awam. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata ia dalam usaha menambah baik sektor pelancongan di negeri bersejarah ini. Jadi saya harap kali ini bajet itu akan terus kekal. Keduanya ada lagi penambahan seperti mana sistem jalinan jalan raya yang agak terlalu sesak pada ketika ini. Mentelah apabila kita selepas endemik ini banyak pengunjung-pengunjung yang datang berkunjung ke negeri Melaka. Jadi bagi menguraikan trafik, ada beberapa perkara yang telah pun saya kemukakan sebelum bajet ini dibentang oleh Yang Amat Perdana Menteri yang sekarang. Saya harap ianya dapat diberikan juga pertimbangan. Selain itu, beliau juga berharap Belanjawan bagi penambahbaikan infrastruktur pendidikan di sekolah turut diberi perhatian. Datuk Seri Sulaiman ditemui selepas meninjau hari pertama peperiksaan SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Baru. Individu atau ahli keluarga yang mempunyai maklumat audio maupun visual mengenai sejarah negara boleh menyalurkan bahan berkenaan kepada Arkib Negara Malaysia. Menurut Ketua Pengarahnya Datuk Jaafar Siddiq Abdul Rahman, maklumat berkenaan akan didokumentasikan untuk tatapan generasi muda. Berkaitan dengan sejarah negara. Jadi sekiranya mereka ada, mereka boleh menyumbangkan kepada Arkib untuk kita simpan. Sebab kadang-kadang kalau disimpan di rumah pun lama-lama benda itu akan reput hilang. Jadi kalau disimpan di Arkib, sekurang-kurangnya kita ada kaedah untuk menyimpan menara, dan mungkin juga kita akan membuat
pendekatan pendigitalan. Beliau menyatakannya selepas perasmian wacana ilmu sempena peristiwa pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1956 di Bandar Hilir. Program berkenaan melibatkan panel terdiri daripada pengerusi pemegang amanah warisan negeri Melaka, Tan Sri Profesor Dr. Abdul Latif Abu Bakar dan pensyarah bahagian sejarah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan ULSM Dr. Azmi Arifin bersama moderator Profesor Madya Dr. Zulkarnain Abdul Rahman yang juga merupakan pensyarah kanan Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Seorang pesara tentera bersyukur menerima bantuan baik pulih rumahnya yang sudah lebih 10 tahun mengalami kerosakan. Abu Margono, 80 tahun, tinggal di rumah berkenaan bersama isteri, anak, menantu dan 9 cucu, termasuk 4 daripadanya merupakan OKU. Bantuan baik pulih rumah itu merupakan program tanggungjawab sosial korporat Masih Ada Yang Sayang di bawah Majlis Agama Islam Melaka MAIM dengan kerjasama Politeknik Melaka. Duduk boleh tapi banyaklah yang bocor dan yang rosak-rosak tu. Jadi pakcik pun tak mampu nak baiki. Jadi sebab anak saya tu dia ada anak dia 3 ni kurang upaya. Jadi banyaklah dia orang bagi perhatian, itu yang datang dia orang repairkan rumah ni. Proses baik pulih rumah itu hasil kerjasama pelajar pelbagai jurusan Politeknik Melaka. Sementara itu, Pengarah Politeknik Melaka Razali Johari berkata inisiatif secara tidak langsung memberi pendedahan kepada pelajar untuk membantu golongan memerlukan. Seperti mana yang diusahakan pada hari ini, iaitu kita membina waiki semula rumah yang sedia ada. Jadi sekurang-kurangnya itulah sebagai satu pengorbanan usaha kami antara pelajar dan juga masyarakat. Lebih RM11,000 peruntukan disediakan MAIM dan Politeknik Melaka bagi kos membaiki rumah berkenaan. Inisiatif khatan percuma memudahkan urusan ibu bapa terutama daripada kumpulan B40. Menurut Timbalan Presiden Pertubuhan Komuniti Legasi Grup Berhad Komleg Malaysia, Muhammad Syaiful Muhammad Yusof, ia antara usaha dalam memastikan ibu bapa kurang berkemampuan tidak dibebani kos berkatan anak mereka. Seramai 64 kanak-kanak di Dewan Undangan Negeri Dun Pengkalan Batu telah dikhatankan. So kalau tengok hari ini YB ada datang, Ketua Kampung Penghulu JKK, pengurusi masjid. So kita nak libatkan semua ni macam hasrat kerajaan negeri juga nak membantu rakyat-rakyat yang terutamanya yang asnaf lah. Sebabnya sebelum ni masa kita buat program ketiga PKP, so kita kumpul data tu. So basically yang hari ni yang datang ni daripada data-data yang kita kumpul di mana mereka ni sebenarnya golongan-golongan majoritinya berpendapatan rendah lah ataupun B40. Alhamdulillah lah dia boleh meringankan beban kita yang macam kita ni B40 kan. Kalau adanya program ni macam kita lega sikit lah. Alhamdulillah kos apa semua. Alhamdulillah lah kira yang mana tak berkemampuan boleh dapat program ni kan. Syukur Alhamdulillah lah. Pelbagai ragam dan telatah dapat dilihat pada majlis berkhatan kanak-kanak yang berusia 5 hingga 14 tahun itu. Sekian paparan berita dari Melaka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Nurul. Radio Johor FM terus mengukuhkan jenamanya sebagai radio pilihan pendengar di negeri itu menerusi pelancaran drama radio Ringgit ke Syurga. Pengarah bahagian program radio Jabatan Penyiaran Nur Ain Bakir berkata, drama yang bakal bersiaran April itu bakal memberi impak positif terutama meningkatkan kesedaran terhadap jenayah rasuah. Usaha Johor FM bersama-sama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor memberi peluang pada agensi-agensi kerajaan lain untuk terlibat menyiarkan drama di radio RTM.
Selain mendidik masyarakat, ia juga memberi nilai tambah kepada transformasi RTM untuk mempelbagaikan pengisian di radio. Pada saya, penyampaian mesej melalui konten drama juga mampu menaikkan rating pendengar kita, kerana mereka juga pendengar kita ni ada satu habit ataupun suka mendengar drama-drama ya. Ini juga merupakan satu peluang kepada penggiat industri kreatif kita ya, khususnya para pelakon, dramatis dan sebagainya, serta mencungkil bakat penulis skrip khususnya daripada anak-anak muda sendirilah. Pengarah SPRM Johor Datuk Azmi Alias pula berkata, drama Ringgit ke Syurga ini mengetengahkan kisah-kisah benar kes rasuah yang berlaku di Johor. Saya juga tengok coverage radio Johor ni sampai ke Riau dan Indonesia dan Batam. Dan kita pun ada masalah-masalah yang sama, masalah serantau lah. Jadi saya rasa melalui radio yang boleh mesej tu mungkin boleh sampai ke sana. Itu yang saya nampak melalui radio Johor ni kita boleh mengembang luaskan mesej berhubungan rasuah. Pada majlis pelancaran di Auditorium Permatasari, dramatis terkenal Liza Abdullah dan penyanyi Aiman Siddiq membuat kemunculan istimewa sebagai simbolik pelancaran drama radio Johor FM. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini meninjau proses naik taraf jeti Kampung Tekik Tioman. Ia antara laluan masuk utama ke Pulau Peranginan itu. Baginda mendengar taklimat ringkas proses menaik taraf jeti daripada Pengarah Jabatan Kejeraya Pahang, Datuk Hafizah Zakaria. Sri Paduka kemudian berkenan menyertai jamuan rakyat bersama penduduk di Kampung Salang. Tinjauan ini sebahagian daripada pengisian program lawatan kerja Sri Paduka ke Pulau Tioman selama 2 hari bermula semalam. Susulan video memaparkan perarakan sekumpulan pemuda sebuah parti politik yang didakwa membawa replika, senjata dan perisai di Sitiu Terengganu Jumaat lepas. Pakatan Harapan Terengganu membuat satu laporan polis berhubung perkara itu. Pengerusi PH Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad kata laporan polis dibuat kerana perilaku tersebut didakwa menimbulkan rasa tidak puas hati dan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Beliau turut menggesa pihak polis mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam perarakan tersebut. Bagaimana perkara macam ini dibenarkan berlaku? Ya, benarkan berlaku bukan hanya pergerakan tetapi perarakan dengan menunjukkan senjata atau replika senjata dan dengan satu perasaan yang boleh membimbangkan orang ramai. Dan laporan telah dibuat bukan hanya di Terengganu, saya difahamkan di seluruh negara. Ya, telah dibuat kerana ini merupakan satu budaya yang amat tidak sihat. Jadi saya minta pihak berkuasa mengambil sikap tidak ada sesiapa di atas undang-undang. Beliau ditemui selepas membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu. Penubuhan Jabatan Kanak-Kanak bakal dicadangkan semula Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ia bertujuan mengendalikan kes melibatkan golongan berkenaan. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata usul cadangan akan dibawa semula ke Kabinet sebelum ia dibentangkan pada Belanjawan 2023 Jumaat ini. Sebelum ini, kementeriannya sudah mencadangkan perkara tersebut, namun ia ditolak kerana membabitkan peruntukan yang terlalu besar. Dia bukan secara rasmi dekat Kabinet hari itu secara prinsip, tapi saya mohon lagi sebelum hari bajet ni lah, hari bajet pagi itu kita akan kemukakan lagi paper kita ke Kabinet dengan mohon izin daripada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga pihak keuangan. Hari itu saya baru lepas meeting hari Friday itu kan, saya mohon supaya dibenarkan kami bawa lagi paper tu.
Sebab yang hari itu sebab dia kata terlalu besar. Yang kita minta tu terlalu besar dari segi staffing. Jadi saya cakap dengan PM, tak apalah, dia bukannya 1 tahun terus kita minta, tapi we have to come up with a very holistic kind of cadangan. Terdahulu, beliau mengadakan lawatan kerja ke Pusat Temuduga Kanak-Kanak, Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-Kanak, Jabatan Siasatan Jenayah di Kuala Lumpur. Bagi meneruskan legasi seniman Agong P. Ramlee, Persatuan Melodi Kenangan Artis dan Penggiat Seni Malaysia Pemekar mengadakan pencarian bakat muda kreatif P. Ramlee. 5 bakat muda yang terpilih bakal ditampilkan dalam pementasan teater Madu 3 Madu. Perinciannya kita bersama wartawan Siti Nurul Husna Bukhari. Pak, lubang dah pecah, tak boleh tutup lagi. Ayah, sembayang apa-apa, asal dah habis. Sembayang ulang balak. Tak sempat lagi, Pak. Balak dah dekat tu, Pak. Sabar, alu. Pencarian bakat muda kreatif diadakan bagi mencari pelapis selain bakat versatil generasi muda dalam pelbagai cabang seni. Jadi kita menyungkil lagi pengikut-pengikut baru ataupun peminat-peminat P. Ramlee ini terus tampil untuk bersama kami pada 26 bulan Februari ini untuk kita garapkan atau kita nobatkan sebagai seorang penggiat seni ataupun kita nama P. Ramlee satu lagi yang kita akan capai. Jadi kita harap pemuda-pemuda ataupun remaja-remaja datanglah bersama kita untuk pencarian jenis P. Ramlee ini, tak kira dia sama ada lagu, tari ataupun lakonan dan juga muzik, kita gabungkan sama-sama. Bila lakinya pakai baju Melayu, kau kata dia nak simpankan yang pergi kahwin. Kalau lakinya kerja malam... Menurut pemenang pertandingan Bintang P. Ramlee RTM 2016, Muhammad Radhi Abdul Rahman, pencarian bakat ini perlu disebarluaskan dalam era digital kini. Sebenarnya kena adakan banyak lagi pertandingan-pertandingan Bintang P. Ramlee ataupun macam ni teater berkenaan cerita-cerita P. Ramlee. Itu yang akan anak muda akan lebih minat lah. Itulah sebenarnya kalau kita masuk dalam jiwa P. Ramlee, masuk dalam cerita-cerita P. Ramlee ni, sebenarnya kita rasa lagi ada dia punya seronokkan tu, insyaAllah. Pak, sekarang sudah pukul 2. Mengapa Pak belum tidur-tidur lagi? Sesi uji bakat akan diadakan di Hotel Grand Baraka Ampang Ahad ini. Kita nakkan teater ni di hotel ni sebagai platform untuk semua ahli-ahli seni untuk berkarya. Bang, kalau ke ofis besar tu yang namanya Jamil tu, abang seorang je. Jangan-jangan abang tak yang kahwin. Kau jangan main-main, Pak. Kau jangan samakan aku dengan si Jaafar, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, Pak. Mereka tu sanggup kau yang banyak, Pak. Aku ni saja cekik darah kahwin dengan kau, Pak. Untuk anda yang berumur 18 hingga 35 tahun, pencarian Genius Ramlee sedang bermula. Jadi yang nak terlibat dalam teater Madu 3 Madu, jangan lupa untuk datang pada 26 hari bulan ini. Kusangkakan 2, rupanya 3, Bang Jamil. Pak, buta Melayu aku mana, Pak? Jumpa aja. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.